Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Muslimin dan muslimat, jemaah sekalian, terima kasih pada pengacara majlis. Alhamdulillah kita selesai solat subuh. InsyaAllah mengisi masa ruang yang ada, InsyaAllah pada pagi ini para jemaah sekalian, saya ingin menarik perhatian para jemaah sekalian untuk sama-sama kita menelitilah sedikit dalam perbincangan hukum dalam bab penakahan. Cuma pagi ini para jemaah sekalian, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan soal nasab keturunan. Penting bagi kita lah, kaitan kedudukan nasab ni, dia salah satu termasuk dalam perkara yang wajib untuk kita jaga, Baik, kalau melibatkan nasab pada jemaah sekalian, kalau dalam fiqh haji ni dibincangkan tentang nasab ini, sebab dia ada kaitan dengan keturunan keluarga. Sebab itu dia melalui jalannya adalah perkahwinan lah. Dia ada untuk pensabitan nasab ni, kalau dari sudut perbincangan hukum tuan-tuan, dia ada satu dipanggil perkahwinan. Yang perkahwinan tu satu. Kemudian yang keduanya dia ada penyaksian, ikrar, dan juga dipanggil yang ketiga, yang seterusnya, yang keempat, dia panggil al-istifadah. Al-istifadah ni maknanya dia melibatkan penerimaan orang yang ramai dalam penerimaan kepada nasab ini pada seseorang itu, tetapi dalam jumlah kuantiti yang ramai. Itu dia termasuk dalam penentuan nasab. Cuma yang paling aulanya tuan-tuan adalah melibatkan perkahwinan lah. Itu di antara perkara yang berkait dengan nasab ini. Dia akan direct ke situ, tuan-tuan. Baik, cuma saya nak sebut tentang nasab. Saya ingat sebagaimana kita maklum tentang perkahwinan ini jelas, selain daripada hubungan kekeluargaan biasa itu, maka hubungan nasab ini adalah melalui jalan perkahwinan. Sebab itu perkahwinan ini mesti dengan jalan yang betul. Dan tuan-tuan, saya nak sentuh juga pada kedudukan nasab. Nasab itu melibatkan kelahiran anak-anak yang ada lah, tuan-tuan. Sebab di situ dia menjadi mata rantai lah. Dan saya nak sebut sedikit berkaitan dengan fatwa yang ada, yang boleh kita belajar pada pagi ini, tuan-tuan. Baik, melalui perkahwinan jelas. Kemudian anak yang lahir daripada perkahwinan yang sah dari sudut hukum syarak tadi pun jelas. Di situ dia panggil kedudukan anak yang sah taraf. Saya ingat itu jelaslah, tak ada masalah di situ. Baik, cuma pada kedudukan satu lagi berlaku juga perkahwinan, tetapi di situ dia berlaku persetubuhan dulu sebelum akad nikah yang sah dan anak lahir. Okey, tuan-tuan, ni saya nak perincikan sikit. Cuma saya tak nak perincikan secara verbal itu, tetapi kita merujuk kepada sumber hukum yang telah diputuskan di peringkat negara kita pun, dengan merujuk kepada muzakarah jawatan kuasa, muzakarah fatwa kebangsaan, jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Baik, tuan-tuan, saya sebagai terasnya pada pagi ini kita belajar, kita tengok kepada muzakarah jawatan kuasa fatwa, isu yang berkaitan kedudukan anak tidak sah taraf dan maksud kedudukan ketidak sah taraf ni macam mana. Ini kita nak tengok, tuan-tuan. Baik, pertama tuan-tuan, saya nak kita semua kita
kita teliti sedikit dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa. Dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa ni, tuan-tuan, muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali yang ke-57. Muzakarah ni diadakan pada 10 Jun 2003. 10 Jun 2003. Muzakarah jawatan kuasa fatwa memutuskan kedudukan dipanggil anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf ni macam mana kedudukan anak tidak sah taraf? Baik, kita tengok. Anak tidak sah taraf ialah anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau ragul dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah. Baik. Anak yang dilahirkan di luar nikah. Anak yang dilahirkan di luar nikah bermakna, tuan-tuan, kalau orang tu dia kahwin, sebelum dia kahwin berlaku persetubuhan sebelum akad nikah yang sah. Sebelum akad nikah yang sah, kemudian anak lahir. Tuan-tuan, anak lahir. Dan satu lagi, cuma kelahiran tu nanti kita akan tengok ada satu lagi perbincangan dia. Ataupun berlaku disebabkan ragul, anak lahir. Bermakna kalau melibatkan kedudukan anak ni tuan-tuan, kalau dia lahir, bermakna kedudukan ini adalah anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf. Baik. Bila kita bincang dengan ni, tuan-tuan muslimin muslimat, pada kedudukan anak ini dia akan ada kedudukan yang tertentu pada dia. Baik. Cuma pada pandangan syarak, anak yang lahir dalam keadaan sebegini, adakah kedudukan anak ni jadi hina, jijik? Asasnya pada kedudukan kelahiran anak, Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir ke atas muka bumi ni, Nabi kata suci bersih. Mana suci bersih? Bermaknanya pada dia tu tadi tidak ada kotoran, suci pada dia. Maknanya kalau berperingkat memandang hina pada anak ini, tak kena. Dia suruh hukum syarak, tak kena. Sebab setiap anak yang dilahirkan tadi adalah suci bersih. Cuma pada kedudukan satu, fa'abawahu, melibatkan ibu bapa. Ada kaitan tak dengan dosa? Ada. Maknanya sama ada dari sudut dia mencorakkan itu terletak dari sudut tanggungjawab ibu bapa. Cuma kalau dia taubat dengan Allah, sifat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma selagi mana dia tak bertaubat pada Allah, kedudukan dosa tadi ada tak? Ada pada dia. Pada ibu bapa. Cuma pada anak tak ada. Cuma kesan juga pada anak ada. Disebabkan berlaku begitu, maka kesannya akan ada. Kesannya pada tadilah kedudukan melibatkan soal pensabitan nasab, maka dia tak boleh. Dia tak boleh. Mana bila tak boleh ni, mana nak sabit nasab, tak boleh. Nak binti sepatutnya tak boleh lah. Sebab itu jawatan kuasa fatwa putus benda ni tahun 2003 lagi, dengan merujuk kepada pandangan jumhur para fuqaha. Tuan-tuan, baik, tadi anak tidak sah taraf, anak yang dilahirkan di luar nikah, sama ada akibat zina, makna dia berzina dua tu, ataupun satu lagi dengan sebab ragul. Di situ. Baik. Dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah. Maksud apa bukan daripada persetubuhan syubhah? Macam mana persetubuhan syubhah?
Persetubuhan syubhah ni, contoh tuan-tuan ya, contoh berlaku persetubuhan syubhah ni bila mana berlaku perkahwinan. Berlaku perkahwinan antara dia melibatkan kedudukan wali tu tadi. Wali asbab berlaku perkahwinan tadi tidak sahnya dengan sebab wali. Contoh, dia kahwin, tiba-tiba perkahwinan tadi tak sah. Pasal apa? Wali ni sebagai contoh, wali ni bukan ayah kandung dia, baru dia tahu. Contoh, itu melibatkan berlaku contoh. Biasanya begini tuan-tuan, kan melibatkan kedudukan, ada yang melibatkan kedudukan anak angkat yang dibentikan kepada bapa angkat salah satu. Anak ni kahwin, dia tak tahu pun ayah ni ayah ni adalah ayah angkat dia, dan ayah pun tak bagi tahu tentang cerita itu. Maka kahwin, berlaku perkahwinan, dan perkahwinan tadi tak sah hukum syarak. Barulah anak tahu, rupanya yang walikan dia tu adalah bukan ayah kandung, dan dia kahwin. Bila mana dia kahwin tadi, berlaku persetubuhan dia dengan suami dia, ada anak melalui perkahwinan tersebut. Kata itu salah satu contoh. Ataupun berlaku ia perkahwinan, mungkin ada isteri dia kembar ke mana itu, balik rumah takdir Allah memang tersalah makna begitu, tapi bukan dengan sengaja. Anak lahir makna begitu. Ini tuan-tuan perlu kepada penelitian, perlu kepada penelitian yang sungguh-sungguh dalam bab. Cuma pada kedudukan persetubuhan tadi, persetubuhan tadi, anak lahir tadi, maka kedudukan anak tadi ni kebanyakan melibatkan anak tadi wati syubhah. Tapi untuk pensabitan anak wati syubhah ni, dia mesti melalui mahkamah. Melalui mahkamah. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh nak judge orang yang bila mana dia berlaku perkahwinan, kemudian perkahwinan dia tak sah, dia ada anak hasil daripada perkahwinan tu, terus kita kata anak ni anak luar nikah. Tak boleh. Sebab itu banyak dalam masyarakat kita hari ini berlaku itu antaranya. Bila mana berlaku perkahwinan tadi, ada perkahwinan yang tidak didaftarkan. Perkahwinan yang tidak didaftarkan, makna berlaku perkahwinan di Indonesia, berlaku perkahwinan di Kuala Lumpur sendiri ni, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Thailand. Nikah, segi nikah tak ada. Bila segi nikah tak ada, maka kedudukan perkahwinan ni macam mana? Ada anak lahir daripada perkahwinan. Jadi untuk nak tengok pada kedudukan anak-anak ni, ni kita tak boleh nak kata dia dia anak luar nikah, tak boleh. Sebab tu dia perlu kepada ketelitian. Dia perlu kepada ketelitian untuk tengok kedudukan nikah ni macam mana. Tuan-tuan baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ini perlu kepada kita penyelesaian dia. Karena dia perlu kepada pengesahan nikah perlu dibuat. Barulah kedudukan anak-anak ni kita boleh tengok dari sudut pensabitan nasab dia macam mana. Itu pun kena bawa kepada mahkamah juga untuk pengesahan dia punya nasab, sama ada anak wati syubhah ataupun anak sebaliknya melibatkan anak tidak sah. Tapi sepanjang saya duduk dengan kes tuan-tuan, sepanjang saya duduk dengan kes bila mana berlaku macam ni, biasanya dia akan pergi kepada anak wati syubhah. Bila kedudukan anak wati syubhah, saya pernah cerita sebelum ni. Satu, dia boleh dibent ataupun dibentikan. Lepas tu yang keduanya, tuan-tuan, kalau melibatkan soal perwalian, ayah dia boleh jadi wali, dan dia boleh diwalikan kepada, dan dia boleh diwalikan kepada ayah dia. Baik kedudukan harta pusaka, dia boleh terima ke tak? Boleh, atas nama anak wati syubhah. Sebab dia akan jadi macam anak sah taraf, tetapi kedudukannya adalah wati syubhah. Biasanya dalam perintah mahkamah dia akan sabit darat. Mahkamah mensabitkan perkahwinan
si Polan bin si Polan dengan si Polan binti si Polan adalah satu perkahwinan yang fasid, dan mahkamah biasanya mensabitkan anak-anak yang lahir daripada perkahwinan tersebut adalah anak wati syubhah. Biasanya kan ada klausul tu. Jadi kalau ada klausul ni tuan-tuan, kedudukan anak wati syubhah tadi memang ada dalam perintah mahkamah. Manakala berlaku apa timbul isu-isu berbangkit di kemudian hari pun, maka perintah ni boleh diguna. Kalau timbul isu orang kata anak tidak berlaku perkahwinan ayah kamu tak sah dari sudut perkahwinan hukumnya, anak luar nikah tak, sebab dia akan ada perintah mahkamah. Kalau berlaku melibatkan kedudukan akta pusaka tu, dia layak menerima. Kadang-kadang sebab hari ini banyak saya ikutkan kedudukan kes yang berlaku. Ia berlaku perkahwinan lah, sama ada dalam negara, luar negara, dia tak ada sijil nikah. Bila tak, cuma dari sudut peraturan macam kita, negara kita ni, bila mana berlaku perkahwinan tanpa kebenaran, dia ada anak, tuan-tuan. Kalau dia pergi ke JPM untuk daftar kelahiran, boleh ke tak boleh? Boleh. Rekod ke tak rekod? Cuma pada daftar kelahiran itu, sijil kelahiran itu, nama dia punya kedudukan anak tadi dipinkan tak ada. Kata ada yang direct kepada bin Abdullah, binti Abdullah. Ada yang direct pada nama saja, nama dia, nama dia saja. Maknanya binti tak ada. Baik, hari kedudukan kalau berlaku itu tuan-tuan, hari perlu diteliti. Maksudnya kalau berlaku perkahwinan dia tak ada rekod, kemudian daftar anak begitu, maka ini perlu dilihat balik pandangan saya. Kecuali jelas pada kedudukan anak tidak saudara berlaku zina, sebagaimana disebut tadi. Kerana berlaku zina dan lahir anak tadi. Itu jelas. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, anak yang lahir kurang daripada 6 bulan qamariyah 2 lahzah. Maknanya berlaku persetubuhan. Berlaku persetubuhan. Kemudian anak ni lahir sebelum mencapai dipunya kedudukan kelahiran itu tak cukup ataupun kurang daripada 6 bulan qamariyah. Kurang daripada 6 bulan qamariyah itu kita nak ukur macam mana? Biasanya diukur dengan perkahwinan. Dan perkahwinan tadi berlaku persetubuhan, itu dipanggil ibkan dukhul. Biasanya berlaku ibkan dukhul, persetubuhan dalam perkahwinan itu. Bermula daripada tarikh itu, hitungan anak ni dia lahir. Kalau dia lahir tak cukup 6 bulan qamariyah. Kahwin duduk sebulan lahir, kahwin ataupun 2 bulan lahir, 3 bulan lahir, 4 bulan lahir, 5 bulan lahir, 5 bulan 2 hari, 5 bulan 3 hari, 5 bulan 20 hari. Semua ni tuan-tuan dipanggil kedudukan anak ni kalau lahir ni anak tidak sah taraf. Tuan-tuan, tidak sah taraf. Maka bila mana atas kedudukan anak tidak sah taraf, maka untuk dibinti ataupun dibin tak boleh. Jadi bila tak boleh dibin ataupun dibinti ni, persabitan nasab dia tak akan jadi ya. Melibatkan contoh, kalau anak ni dia nak kahwin, dia akan pergi pada wali hakim. Kalau melibatkan pembahagian harta pusaka, tak boleh. Tak boleh. Maknanya melibatkan hak perwalian, tak boleh. Dia akan terputus di situ. Maknanya kalau berlaku perwalian juga diwalikan oleh ayah kandung, sebagaimana saya sebut sebelum ini tuan-tuan,
maka perkahwinan tu dia akan jadi satu perkahwinan yang fasid. Apa tu nak kena tengok ni? Nak kena tengok supaya kita tak nak berlaku perkahwinan yang fasid, perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Tapi maknanya kelahiran anak tadi kurang daripada 6 bulan, kurang daripada 6 bulan. Dua lahzah ni dipanggil second. Lahzah ni dipanggil second mengikut takwil qamariyah daripada dipanggil tarikh tamkin tubuh. Jadi kedudukan tuan-tuan ini fatwa yang telah diputuskan fatwa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dan Jihad Ahwal Agama Islam kali ke-57 pada 10 Jun 2003. Fatwa ni kita guna ni, kita guna tuan-tuan untuk kita sabit tentang kedudukan hukum. Kalau apa-apa berkait, kita terujuk kepada fatwa yang ada. Jadi secara umumnya ataupun kesimpulan daripada dua definisi yang dibuat tadi, maka menjelaskan anak tidak sah taraf, tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Bermakna kalau dia mengaku pun, tapi kedudukan anak tadi lahir tak cukup 6 bulan qamariyah. Anak saya nikah dengan mak dia, tapi anak dia lahir tak cukup 6 bulan qamariyah, maka secara hukumnya anak ni dia tak boleh dinasab. Cuma kalau berlaku terlepas pandang juga, mungkin dekat masa proses daftar kelahiran, boleh bil lah katakan, boleh dibil ataupun dibentikan kepada bapa. Secara dokumentasi mungkin lepas gitu, tetapi dalam soal hukum, contoh melibatkan apa isu berbakit, contoh perwalian anak nak nikah nanti, walinya kita tak boleh jadi wali pada anak. Dari sudut kedudukan harta pusaka tak boleh. Kalau berlaku juga dia akan jadi pertikaian ni, pertikaian yang berlaku sebagaimana pernah saya sebut dalam kes yang berlaku tu, kerana melibatkan pertikaian, bagilah harta, dapat tahu kedudukan adalah anak tidak sah taraf, pertikai bagi adik-beradik. Ini benar-benar kesan. Maknanya dia boleh menyebabkan berlaku dia punya keruh dalam rumah tangga tadi. Okey, ini fatwa tuan-tuan, fatwa. Baik, di wilayah persekutuan tuan-tuan, kita ada jawatan kuasa perundingan hukum syarak. Macam wilayah ni tuan-tuan, dari fatwa kebangsaan keseluruhannya, di negeri-negeri ni dia ada melibatkan jawatan kuasa fatwa masing-masing. Wilayah persekutuan kita ada jawatan kuasa perundingan hukum syarak. Wilayah persekutuan, jawatan kuasa fatwa ni tuan-tuan yang penting dalam melibatkan penentuan hukum apa-apa ni di wilayah persekutuan. Bila mana pejabat mufti dia nak keluarkan hukum, maka dia akan merujuk kepada fatwa ni. Dia akan merujuk kepada jawatan kuasa fatwa. Dalam jawatan kuasa fatwa ni bukan mufti seorang ada, dia akan ada melibatkan yang lain-lain ni. Dia akan ada lain-lain lagi. Macam termasuklah juga tuan-tuan kata fa'il lain tadi melibatkan zakat, penentuan zakat. Dia bukan hanya mufti buat keputusan seorang, tak. Nak dirikan jemaah sebagai contoh, daripada surah biasa nak naik ke jemaah, dia akan masuk jawatan kuasa fatwa ni. Okey, dia akan masuk. Sama juga dalam isu dia lah. Baik, dalam jawatan kuasa perundingan hukum syarak ni, dia bersidang pada tahun 2001. Itu berapa tahun dah? 2001 sehingga sekarang 2024, kat 20 tahun lebih dah. Baik, memutuskan dan mewaktakan, putus kemudian waktakan. Bila wakta ni tuan-tuan, dia jadi maknanya kedudukan sesuatu yang perlu dipatuhi dalam itu, bahawa anak yang dilahirkan lebih 6 bulan qamariyah
dari tarikh sesuatu pasangan ini dia akan nikahkan ialah anak sah tanah. Makna dalam fatwa kita di wilayah persekutuan, maknanya berlaku perkahwinan, kemudian anak ni lahir lebih pada 6 bulan qamariyah. Lebih pada 6 bulan qamariyah. Bila lebih pada 6 bulan qamariyah, tuan-tuan, contoh 7 bulan, 8 bulan. Biasanya melibatkan kelahiran anak dia, orang perempuan dia melanda dia lahir anak, tuan-tuan, lebih pada 9 bulan. Itu biasa. Tu dia punya norma biasa. Ada yang 10, ada 11. Cuma ada yang lahir awal nikah, tuan-tuan, lahir 6 bulan tu dia lahir dah. Saya pernah tanya kepada masa bicara kepada pegawai perubatan, kita bicara dalam isu kedudukan ni dari sudut yang perubatan ni memang mengesahkan kalau anak lahir lebih pada 6 bulan ataupun genap 6 bulan, adakah anak tu hidup? Anak tu tadi hidup. Ya, dia mengatakan dengan kepakaran yang ada sekarang, maknanya kalau kelahiran anak tadi 6 bulan, anak tadi dia boleh hidup. Maknanya dia letak dalam kereta dan sebagainya, kan? Dia ada dengan dia punya penjagaan rapi kepada anak. Maknanya dalam jawatan kuasa fatwa, dalam jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah, kalau anak tadi lebih pada 6 bulan qamariyah, dia boleh darat. Maknanya hukum tadi adalah anak serta. Sebab itu tuan-tuan, kalau berlaku kes contoh anak nak kahwin, saya tengok daripada tarikh perkahwinan ibu bapa, kemudian tengok kelahiran dia 7 bulan, atau pakai darat, tak perlu nak tanya apa lah. Maknanya kedudukan ayah boleh jadi wali ke tak? Boleh. 6 bulan genap boleh. Sebab fatwa kita dah ada lah. Kerana kalau berlaku perkahwinan dan anak dia lahir lebih pada 6 bulan, ayah dia jadi wali, sah ke tidak hukum syarak? Sah. Tapi kalau tak cukup, tak boleh. Tak cukup, tak boleh. Sebab itu dia perlu kepada treaty kedudukan perkahwinan ibu bapa tu. Di situ. Ini fatwa kebangsaan. Baik, fatwa negeri Islam kita bisa katakan. Fatwa negeri Islam bertarikh 17 Januari 2005 memutuskan kedudukan bahawa sirah berkaitan anak tidak sah taraf ini menurut hukum syarak. Satu, anak yang dilahirkan tanpa nikah. Jelas. Kalau tanpa nikah, tak kira lah 5 bulan, 6 bulan ke, asalkan anak lahir tadi tak ada perkahwinan, makna tak ada ikatan perkahwinan, maka kedudukan adalah anak ni adalah anak tidak sah taraf. Berlaku tak? Berlaku. Kerana maknanya saya handle tuan-tuan banyak juga tuan-tuan, banyak kes juga. Maknanya berlaku hak dulu tu tadi. Dan sekarang tadi anak besar, anak tadi dah besar dan anak pun nak kahwin dah. Maka bila dilihat pada kedudukan status dia, maka dia kata, ustaz mak dengan anak saya tak pernah pun berkahwin. Tak pernah pun berkahwin. Bila sebut itu tuan-tuan, bermakna ada kata, maknanya bila sebut atas nama mak ayah ni tadi, adakah boleh title kepada mak dengan ayah? Tak boleh juga, tak boleh. Sebab tidak ada ikatan perkahwinan. Itu satu. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya pernah jumpa di wilayah berlaku perkahwinan di Thailand. Berlaku perkahwinan tu cuma saya melihat kepada kedudukan segi nikah tu ada yang photostat. Dan photostat lah kan. Tapi sebenarnya walaupun yang ada yang photostat ni daripada Thailand, sebenarnya ibu bapa budak ni dia tak pernah nikah. Tak pernah nikah. Tak pernah nikah. Cuma dia ada segi nikah Thailand.
Dan sejidikah Thailand ni lah dia guna untuk buat apa-apa, melibatkan pendaftaran dan sebagainya. Tengok kesan besar pada kedudukan anak, sedangkan dia tak pernah nikah. Cuma saya tanya itu, macam mana tuan boleh dapat sejidikah? Ada ustaz, orang tolong dan sebagainya. Ini tak ada salah tuan, tak ada salah. Sebab tidak akan bagi kesan kedudukan pada anak. Maknanya tanpa nikah, jelas anak yang dilahirkan tanpa nikah sama ada hasil zina, rogul, ataupun juga melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syarak. Contohnya sama juga. Maknanya mungkin ada kaedah-kaedah yang terkini, teknologi terkini, maknanya dia boleh suntik ke rahim tadi. Sebab itu tuan-tuan, saya ingat dulu ada perbincangan bayi tabung uji, bayi tabung uji. Makna tak melalui perkahwinan pun, tetapi melalui benih orang lain dimasukkan ke dalam rahim perempuan, maka perempuan ni boleh mengandung lahir anak. Maka lahir anak ni apa status kedudukan anak ni? Ni kedudukan status kedudukan anak tidak sah taraf. Itu bagi kesan di situ. Maka kalau berlaku kaedah yang melalui kaedah saintifik pun, maknanya maka anak yang lahir ni tadi, maka dihukum kepada anak tadi adalah anak tidak sah taraf. Kemudian anak yang lahir kurang lebih daripada 6 bulan 2 lahzah, sama juga sebagaimana fatwa kebangsaan, sama juga fatwa kebangsaan tadi, bahkan pada hukum yang sama. Baik, yang ketiga, dalam fatwa Negeri Selangor ni, anak yang lahir lebih pada 6 bulan, anak yang lahir lebih daripada 6 bulan 2 lahzah. 6 bulan ni 6 bulan qamariyah, 6 bulan hijrah. Lahzah tadi 2 lahzah tadi 2 second. Dari waktu imkan, dia panggil imkan duduk waktu persetubuhan tadi berlaku, selepas akad nikah yang sah, ada bukti dari sudut syarak bahawa anak tersebut ialah anak tanpa nikah melalui ikrar, anak tanpa nikah. Makna berlaku, dipanggil tuan-tuan, anak tadi lebih pada 6 bulan juga, tetapi pengakuan tadi ada. Sebenarnya makna dia tak kahwin pun, tak kahwin pun, dan ada ikrar. Ikrar ni besar juga. Ikrar ni dipanggil sajidul adillah. Ikrar ni adalah sajidul adillah, pengakuan yang mereka berkenaan, tuan-tuan, tak anak tanpa nikah melalui ikrar, pengakuan mereka yang berkenaan suami dan isteri tersebut ataupun salah seorang daripadanya. Maknanya dia kata dia tak pernah nikah pun, sama ada ikrar tu daripada isteri ataupun suami, maka kedudukan anak ni adalah anak tidak sah taraf. Negeri Selangor. Betul tak? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, saya sebut benda-benda berkaitan ataupun hukum yang diputuskan pada ikrar ini, dia menjadi sumber hukum pada kita lah, untuk kita teliti dan kita mengambil, dia panggil intipati kedudukan hukum, supaya apa-apa berkaitan nanti dalam soal sebagaimana saya sebut, dalam soal perwalian, dalam soal dia punya pembahagian harta pusaka, maknanya dia tak jadi satu benda yang memang bermasalah pada kedudukan keluarga. Sebab itu bila mana diputuskan di dekat fatwa dan diwartakan, dia menjadi satu sumber hukum yang perlu kita bantu. Cuma isu hari itu tuan-tuan, dia ada isu sepi, ada juga isu cabar. Isu cabar, saya ingat berlaku pada bulan berapa itu, cabar, bahkan sampai dekat di mahkamah. Cuma di tingkat mahkamah pada masa itu, mahkamah memutuskan anak tadi dia boleh dilimpihkan ataupun dibentikan, tapi dia akan bertentangan dengan apa fatwa yang ada lah. Cuma pada masa itu tuan-tuan,
untuk dilihat baliklah pada kes ni. Cuma kita bagi orang Islam ni tuan-tuan, dia jelas melihat kepada hukum fatwa yang ada untuk kita berpegang muslimin muslimat. Baik, tuan-tuan, ada 3 fatwa yang saya sebut tadi melibatkan fatwa Majlis Kebangsaan, kemudian Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan, dan juga melibatkan fatwa di Negeri Selangor yang diputuskan. Jadi itu melalui sumber hukum yang ada. Sebab itu tuan-tuan, mungkin kalau kita lihat pada hak lain tadi, mungkin ada pandangan-pandangan dan macam-macam pandangan yang ada. Mungkin rujuk pada ustaz-ustaz pun tuan-tuan mungkin ada pandangan. Cuma kita dalam isu ini dia akan center kepada pemutus fatwa yang ada. Yang inilah digunakan dalam sumber hukum bagi menentukan kedudukan kes-kes yang ada berkaitan sekiranya berlaku isu ini timbul. Baik, saya ingat sekali itu tuan-tuan. Ada soalan? Ya, silakan. Hanya satu. Ya, ya. Sekarang ini seorang laki-laki dan dia itu tidak sah. Seorang lelaki itu tak sah taraf, okey? Ya, apabila dia dewasa, dia kahwin. Baik. Jadi apabila dia kahwin, dan terakhir ke seorang. Jadi macam mana kedudukan anak? Okey. Kerana dia tak sah taraf. Baik. Baik. Lelaki ni dia tak sah taraf dan dia kahwin. Lahir. Baik. Kedudukan anak ni dia akan tengok bukan disebabkan isu dia tadi ayah dia tak sah taraf, bukan. Dia dilihat pada ayah ni, dia kahwin dengan mak dia ni, macam mana kedudukan dia. Perkahwinan tadi betul tak ada wali yang sah, ada dia punya cukup rukun yang ada. Katalah walaupun dia tak sah taraf, dia kahwin dengan isteri ni, memang isteri dalam perkahwinan itu diwalikan oleh ayah kepada isteri. Maknanya hukum perkahwinan dia adalah sah dari sudut hukum syarak. Maka anak yang lahir daripada perkahwinan itu adalah anak perkahwinan yang sah taraf dia. Jelas. Cuma isu dia tu tak sah taraf, tak ada isu, tak berbangkit. Kalau tu yang tak sah taraf ni adalah dia. Di situ itu perlu dilihat pada perkahwinan itulah. Tengok, saya ada juga kisnya, dia tak sah taraf, dia kahwin pun tak sah juga. Tu ada isu juga lagi. Maknanya itu dia bergantung bagaimana kedudukan perkahwinan yang berlaku pada dia tu. Maknanya, tapi hak jelas tadi dia tak sah taraf. Kalau dia perkahwinan tadi sah, okey, tak ada masalah. Okey. Okey. Mewartakan itu berbeza dengan yang dapat dilakukan dengan wilayah. Kedua-dua ini sama ada di masing dengan mengenai fatwa dan kita mengkreditkan dan apakah dia boleh dijawab di mahkamah sivil? Baik. Hak yang di negeri-negeri ni, okey, kita ada majlis kebangsaan, majlis fatwa umum melibatkan keseluruhan lah. Ada pun di negeri-negeri dia ada jawatan kuasa fatwa masing-masing. Bahasa mudah tahu kat mana? Negeri-negeri. Dan negeri-negeri ni sebab dia melibatkan kuasa sultan, itu besar dia punya. Cuma ada tak kes-kes tadi dia boleh dicabar? Boleh. Dia boleh dicabar. Sebagaimana berlaku kedudukannya pernah dicabar. Saya ingat 5 dah itu baru dia dicabar pada kedudukan kesetarafan anak. Maknanya dia boleh dicabar. Cuma walaupun dicabar itu tadi, pada kedudukan fatwa ni dia besar. Dia punya kedudukan sebab kan melibatkan sultan dan raja ni, dia melibatkan tertinggi di situ. Tapi dalam isu sekarang ketua sebarang sebagaimana berlaku tu, saya ingat mungkin tuan maklum cerita kedudukan cabar dia boleh tetap boleh.
di situ. Itu lagi tak? Saya dapat lunas. Dia mengajukan malu untuk pasangan yang tak berbisa. Baik. Keluar daripada dia ada cara yang membolehkan supaya benda itu disimpan di dalam tubuh sendiri dengan dibayar denda. Dia gini, nikah ni kalau ada peraturan, ada nikah dengan kebenaran, ada nikah tanpa kebenaran. Okey. Baik, bila mana berlaku nikah tanpa kebenaran, hak asasnya, hak yang sepatutnya dengan kebenaran lah. Kebenaran ini maksudnya kebenaran daripada pejabat agama yang dikeluarkan oleh pendaftar perkahwinan. Pendaftar perkahwinan. Maka bila mana dia bagi kebenaran, ok, settle. Cuma ada yang berlaku perkahwinan tanpa kebenaran. Maknanya tanpa kebenaran ni dia gini, dia menyalahi, dia panggil ni kesalahan yang terima, kesalahan yang terima dengan pentadbiran undang-undang negara. Sepatutnya dia nak nikah, dia ada kebenaran, tapi dia nikah gitu. Macam contoh nikah di Thailand ataupun di Kuala Lumpur, tapi tak ada kebenaran dari pejabat agama. Dia untuk nak legalkan boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma jalan dia punya peran. Katalah bila mana berlaku perkahwinan di Thailand contoh, macam mana dia nak legalkan bagi? Bila nak legalkan bagi macam tersebut tadi, ada tak denda? Ada. Memang ada denda. Jalan dia, katalah dia nikah di Thailand, nanti dia balik ke wilayah persekutuan, apa yang dia nak kena buat, memang dia kena pergi ke jauh. Dia ada borang dia, isi borang dia, kemudian dia lekatkan borang, dia hantar ke jauh. Nanti jauh akan panggil dia untuk buat siasatan, tengok, oh betul tak nikah di Thailand, mana sijil, ada sekatalah semua ada dokumen. Dia masuk, nanti biasanya di jauh ni nanti dia akan buat satu surat cerita tentang kronologi yang berlaku pada perkahwinan pada pihak-pihak ni. Dia akan minta supaya untuk filekan di mahkamah. Bila file ke mahkamah, mahkamah akan panggil pihak-pihak yang terlibat, tengok kahwin kat mana? Thailand. Macam mana masuk Thailand, ada tak melibatkan cara masuk, tu dia akan tengok belaka. Bila mana berlaku di Thailand, siapa yang nikahkan, ni dia akan tengok. Sebab di Thailand ni dia ada nak kata ada sedikit tak? Ada juga. Sebab di Thailand ni ada yang dilantik memang khusus di negara sana, macam Sokla sebagai contoh. Kalau betul dia kahwin di masjid apa semua, dan perkahwinan tadi dinakkan nikah oleh juru nikah yang dilantik di sana-sana, dia panggil naik qadi. Naik qadi mana dinikahkan di sana, jelas ada bukti. Perkahwinan mungkin juga menggunakan wali hakim. Balik ke mahkamah, mahkamah tengok balik. Biasanya mahkamah tengoklah kalau berlaku perkahwinan dari wali hakim dan walinya duduk mana? Walinya duduk Kuala Lumpur sebagai contoh. Lebih pada 2 marhalah, biasanya sah hukum syarak. Jadi mahkamah mengesahkan hukum perkahwinan tadi sah hukum syarak. Cuma ada dalam perintah tadi dia akan minta supaya didaftarkan dengan sewajarnya. Dapat perintah mahkamah, balik ke Jawi, nak daftar dikeluarkan. Di situ dia akan melibatkan adanya satu, dia melibatkan kesalahan kesalahan tadi satu nikah tanpa kebenaran. Itu satu. Sepatutnya dengan kebenaran ni tak ada kebenaran, satu charge. Kemudian tiapuk poligami, satu charge. Sepatutnya nak nikah poligami dari kebenaran daripada mahkamah. Ni tak ada, nak nikah gitu. 2. Biasanya perempuan dia sampai subahat. Biasanya 3 charge, 4 charge lagi itulah tuan-tuan. Bayar denda. Bila bayar denda, baik, barulah pejabat agama dia akan keluarkan sidi nikah. Sidi nikah ni orang tak legal tak legal. Tapi dia punya track dia gitu. Maknanya kalau tanya bila dia kata kebenaran, kalau nak daftar ni boleh ke tak boleh, jawapannya boleh. Sebab saya pernah ada bawa unit saya dulu. Sebab saya terlibat darat. Tuan-tuan. Cuma untuk pendaftaran ni dia tak boleh berlakunya gini. Contoh kalau orang ni masa dia nikah di Thailand tu, dia duduk di negeri lain. Masa berlaku nikah di Thailand, dia bukan orang wilayah pun, isteri dia pun bukan orang wilayah. Contohlah dia duduk di negeri Selangor. Masa dia nikah di Thailand tu, dia pun duduk di Selangor, isteri dia pun duduk di Selangor. Kemudian nikah.
di Thailand. Dua tak lama, barulah dia mari ke wilayah persekutuan, menetap di wilayah persekutuan. Tiba-tiba dia nak daftarkan perkahwinan tadi melalui wilayah persekutuan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Mana dia kena buat? Selangor. Dia kena daftar ke Selangor. Sebab dia melibatkan satu kesalahan dia adalah dengan negeri Selangor. Dia bukan wilayah. Itu dia punya taktikal. Cuma jawapan untuk daftar tadi boleh kita boleh. Sebab itu kepada saya, kalau berlaku nikah ini tuan-tuan, memang saya suggest untuk supaya legalkan. Sebab kalau dia tak buat ni, dia akan besar-besar pada anak. Lepas tu berlaku apa-apa kematian, itu dia akan jadi masalah tu nanti. Dia akan temukan balik. Cuma sekarang ni dia macam saya duduk dulu tuan-tuan di unit saya. Dulu memang kita ada lindaran dengan mahkamah untuk kita bincang apa isu. Cuma sekarang ni wallahu a'lam, cuma saya ingat mungkin kalau berlaku tetap boleh untuk nak daftar pun boleh, cuma perlu kata mungkin dia akan mengambil masa. Kadang-kadang dia juga makan tahu juga tuan-tuan. Benda gini. Baik, boleh mana? Okey. Cuma yang pentingnya dari isu nikah ni tuan-tuan, kalau berlaku apa-apa dia kena rujuk. Kena rujuk maksudnya nak rujuk siapa? Kalau dalam isu nikah ni tuan-tuan, kena pergi pejabat agama, jumpa dengan pendaftar perkahwinan perceraian dan rujuk. Yang ni orang dibolehkan. Jangan bertanya orang, tanya member siapa. Satu lagi boleh juga rujuk untuk maknanya selain daripada pendaftar perkahwinan, boleh juga rujuk dengan dia panggil lawyer syar'i. Lawyer syar'i boleh juga lawyer syar'i. Cuma mungkin di situ dia akan ada fee. Cuma saya ingat maknanya untuk hal ni dia dari pejabat agama rujuk dengan pendaftar perkahwinan perceraian dan rujuk. InsyaAllah dia akan bagi panduan. Sebab kita dekat line di situ, kita bagi pandangan dan sebagainya lah. Ya, kata kita dah 7.30. Jadi saya ingat apa yang dapat saya sampaikan sedikit ni pada pagi ini sebagai pencerahan melibatkan soal hukum, kemudian sedikit pengetahuan yang ada tadi tentang perkahwinan. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar, kadang-kadang ada sahabat kita bertanya dan sebagainya, mungkin dia mencari penyelesaian jalan ni, bantu bagi pandangan yang kita dengar. Aku dengar Ustaz sebut baru ni, bagi pandangan tu. Sebab kadang-kadang dia bila mana berlaku situasi ni, orang tu stuck, dia tak boleh nak ke mana, sebab dia akan jadi down. Dan akhirnya kadang-kadang berlaku kena tipu bulan tu bukan sikit-sikit, banyak. Dia 60,000 saya kena jumpa orang, padahal benda tak sampai 50,000. Tak pernah. Jadi banyak berlaku begitu lah. Jadi seperti itu tuan-tuan, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي.